Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hashimah binti Nur Rahman bernombor matrik A177043. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai projek 2.2 kami, iaitu Entrepreneur Marketplace. Untuk projek kali ini, kami diberi tugasan untuk membina sebuah tempat yang dapat menggalakkan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia, terutamanya untuk menceburi bidang keusahawanan. Nama untuk projek saya pada kali ini diberi nama sebagai Reposin, atau maksud lainnya iaitu relax dalam bahasa Perancis. Saya memilih nama ini kerana ianya bersesuaian dengan konsep yang ingin saya bawa untuk projek kali ini. Untuk konsep, saya memilih untuk menggunakan konsep relax, recharge dan reflect. Konsep ini direka khasnya untuk membantu pelajar untuk menenangkan fikiran mereka selepas seharian mereka telah bertengkulumus menimba ilmu di universiti. Pelajar boleh datang ke tempat ini dan melakukan pelbagai aktiviti-aktiviti yang lebih santai di samping dapat menjana pendapatan mereka. Hal ini secara tidak langsung akan dapat menurunkan tahap kestresan mereka. Antara isu-isu utama yang menjadi masalah kepada pelajar di dalam Universiti Kebangsaan Malaysia adalah seperti berikut. Yang pertama adalah kekurangan kawasan untuk pelajar bersantai selepas mereka habis pulang ke kelas. Dan seterusnya adalah masalah kekurangan kemudahan yang disediakan di dalam universiti untuk pelajar berniaga. Setelah dianalisis masalah-masalah tersebut, saya telah keluar dengan satu konsep, iaitu konsep relax, recharge dan reflect. Konsep ini direka khasnya untuk membantu pelajar untuk mereka menenangkan fikiran selepas seharian mereka telah bertungkul-lumbus menimba ilmu di universiti. Projek ini juga secara tidak langsung akan dapat membantu pelajar untuk menjana pendapatan mereka di samping dapat menenangkan fikiran mereka. Saya dapati bahawa bahagian barat laut di pelan lokasi kami merupakan sebuah kawasan yang mempunyai potensi besar, mempunyai pemandangan yang indah kerana ianya berhadapan dengan kawasan pokok tumbuh-tumbuhan yang banyak di bahagian belakang. Oleh itu, kawasan utama seperti pasar dan juga kafe telah direka bentuk menghadap bahagian tersebut kerana ianya mempunyai pandangan yang positif. Selain itu, dapat juga dilihat bahawa terdapat sebuah paksi di tengah-tengah pelan lokasi ini. Ini adalah bertujuan sebagai sebuah pembahagi kepada jenis-jenis ruang di dalam bangunan tersebut. Baiklah, untuk site analisis yang telah saya buat adalah saya dapati bahawa bahagian barat laut di pelan lokasi kami merupakan sebuah kawasan yang mempunyai potensi besar, mempunyai pemandangan yang indah kerana ianya berhadapan dengan kawasan pokok tumbuh-tumbuhan yang banyak di bahagian belakang. Oleh itu, kawasan utama seperti pasar dan juga kafe telah direka bentuk menghadap bahagian tersebut kerana ianya mempunyai pandangan yang positif. Selain itu, dapat juga dilihat bahawa terdapat sebuah paksi di tengah-tengah pelan lokasi ini. Ini adalah bertujuan sebagai sebuah pembahagi kepada jenis-jenis ruang di dalam bangunan tersebut. Berikut merupakan pelan lantai yang telah direka bentuk. Konsep radio digunakan untuk memudahkan pergerakan pengguna di dalam bangunan tersebut. Dan juga amphitheater yang terletak di bahagian tengah-tengah bangunan tersebut dijadikan sebagai titik utama daya tarikan pengunjung. Amphitheater tersebut bukanlah sahaja dijadikan tempat untuk pelajar dan juga pengguna lain untuk bersukaria, malah ianya juga boleh dijadikan sebagai pentas penjana ekonomi untuk pelajar.
Seperti yang dapat dilihat, paksi di tengah-tengah itu dijadikan sebagai pembahagi dan juga dijadikan pembahagi. Iaitu bahagian yang berada di bahagian kiri merupakan bahagian yang lebih umum yang terbuka kepada semua orang, manakala bahagian yang berada di bahagian kanan merupakan kawasan yang lebih privasi. Nombor 1 iaitu market area. Ianya dibina berhadapan dengan kawasan pokok-pokok kerana ianya mempunyai pandangan yang positif. Iaitu secara tidak langsung ianya dapat menarik perhatian pengunjung untuk melalui kawasan tersebut. Selain itu juga, di kawasan hadapan market area tersebut mempunyai sebuah kawasan luas dan kawasan itu dijadikan sebagai tapak market untuk bahagian luar. Dan ianya juga boleh jadikan sebuah tapak untuk pelajar berniaga di situ. Seterusnya, nombor 2 adalah kawasan loading bay dan nombor 3 adalah ruang janitor. Nombor 4, nombor 5 dan juga nombor 6 adalah ruang tandas untuk lelaki, OKU dan juga perempuan. Nombor 7 dan juga nombor 8 adalah ruang security dan juga ruang M&E. Dan akhir sekali untuk ruang 9 dan 10 adalah ruang lobby dan juga ruang amphitheater. Seterusnya, ini adalah merupakan elevation untuk pandangan bangunan ini. Bangunan yang adalah pandangan kanan, pandangan kiri, depan dan juga belakang. Seterusnya iaitu pelan lantai untuk tingkat pertama. Tingkat pertama ini juga dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian privasi dan juga bahagian yang lebih umum. Untuk nombor 13 dan juga 17 iaitu kawasan kafe dan juga kawasan workshop, ianya direka bentuk pada bahagian sebelah kiri kerana ianya merupakan kawasan yang lebih umum. Manakala untuk 14, 15, 16 iaitu surau, ofis dan juga bilik mesyuarat, ianya dibina pada kawasan kanan kerana ianya merupakan kawasan yang memerlukan lebih privasi. Yang ini merupakan lukisan keratan untuk bangunan tersebut. Lukisan keratan XX dan juga lukisan keratan YY. Manakala yang berada di bahagian kiri tersebut adalah merupakan lukisan keratan axonometric untuk sebahagian bangunan ini. Seterusnya, ini merupakan jenis-jenis bahan yang digunakan untuk pembinaan bangunan ini. Antaranya adalah seperti gelas, laminated timber, reinforced concrete steel dan juga steel. Selain itu, terdapat juga model-model yang telah siap dibina pada bahagian kanan dan juga terdapat interior view yang untuk bahagian dalam bangunan tersebut. Dan akhir sekali, ini merupakan pandangan-pandangan yang dapat dilihat di dalam landscape. Ianya mempunyai sebuah kawasan kolam yang di mana ianya dijadikan sebagai ejen penyejuk untuk bangunan ini. Mempunyai gazebo di mana pelajar-pelajar dan juga pengguna lain boleh menggunakannya sebagai tempat untuk mereka melakukan aktiviti. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.